Okey, ada banyak perkara, konsep yang perlu pelajar kuasai untuk tajuk ini. Jadi, cuba dengar dan fahamkan. Untuk masa ini, dengar saja. Pelajar dengar dan cuba fahamkan apa yang saya sampaikan. Nanti pelajar boleh dengar bagi beberapa kali untuk mengambil nota dan sebagainya. Okey. Okey, saya harap semua ceria, sihat semua. Okey, kita jumpa lagi secara live dalam sejarah dunia. Dari di akhir nanti pelajar boleh bertanya saya. Saya akan lihat di ruangan chat itu, saya akan beri masa untuk bertanya sebab tajuk ini penting dan banyak konsep yang perlu pelajar jelas. Okey, kita akan lihat apa yang dikatakan sebagai negara kesatuan dan negara persekutuan. Khususnya negara kesatuan Perancis dan negara persekutuan Amerika Syarikat pada abad ke-18 dan abad ke-19. Okey, itulah topik perbincangan. Pertama sekali, apa yang saya nak jelaskan pada para pelajar. Okey, dalam tema 2 sejarah dunia, iaitu berkaitan dengan pemerintahan dan pentadbiran. Itu sebagai institusi pemerintahan. Okey, di bahagian pertama ini, di bahagian atas ini. Okey, sebelum ini kita dah bincang tentang masyarakat feudal dan sebagainya. Okey, nanti saya akan buat ulang kaji tentang masyarakat. Tapi hari ini kita nak fokus kat sini, bahagian ini. Okey, bagaimana pemerintahan dan pentadbiran, dua benda yang berbeza. Pemerintahan, siapa yang memerintah? Siapa yang memerintah? Isu pemerintahan. Contoh sistem beraja melalui sistem feudalisme. Okey, sama ada monarki lama berkuasa mutlak ataupun monarki baru. Okey, kemudian daripada sistem beraja itu, maka masyarakat mula memahami bahawa mereka perlukan perubahan, terutamanya selepas berlakunya apa yang dikatakan sebagai revolusi dari segi pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya semasa era Enlightenment ataupun pencerahan. Jadi masyarakat yang zaman kegelapan di Eropah itu mengalami perubahan sebabkan mereka memiliki ilmu pengetahuan. Jadi bila ilmu berkembang, ekonomi berkembang, dan itu membawa kepada perubahan politik, maka berlakulah revolusi politik. Sama ada revolusi Perancis, revolusi Inggeris, revolusi Amerika dan sebagainya dekat sini. Ini semua menjadi perkara yang menyebabkan berubahnya apa yang dikatakan sebagai pemerintahan dan juga pentadbiran. Siapa yang memerintah mula dipersoalkan. Bagaimana siapa yang mentadbir pula juga satu persoalan. Jadi dua perkara, dua entiti yang berbeza. Itu yang menjadi persoalan kepada manusia pada masa itu. Ini yang membawa kepada perubahan dari segi sejarah. Kita belajar daripada sejarah, manusia akan makin maju apabila melihat apa yang berlaku sebelum ini dan mereka memperbaikinya. Itu yang dikatakan sebagai sejarah. Okey, itu sikit sebanyak daripada keseluruhan daripada konten ataupun isi kandungan sejarah dunia yang saya ingin perjelaskan. Dah banyak benda dah saya jelaskan dalam isi kandungan sejarah dunia ini. Dan hari ini kita akan fokus kat sini saja, itu berkaitan dengan pemerintahan dan juga pentadbiran. Okey, dalam tema 2 pelajar kita mulakan Okey, dalam tema 2 yang dikatakan pemerintahan dan pentadbiran, dekat sini yang saya ingin jelaskan. Okey, kita dah lihat yang pertama, isu pemerintahan. Sama ada pemerintah secara berkuasa mutlak. Misalnya Maharaja Cina, di China. Okey, kemudian di Rusia, bila monarki baru di Rusia berlaku, zaman Tsar, sama ada Alex, Tsar Nicholas, semua itu raja di Eropah pada waktu itu melihat bahawa mereka perlu mewujudkan satu keadaan pemerintahan yang boleh diterima oleh golongan bangsawan dan juga rakyat biasa dalam hierarki yang bersusun lapis itu. Itu yang mewujudkan kestabilan, keharmonian dalam masyarakat untuk membolehkan kerajaan itu makmur, kaya raya dan sebagainya. Itu yang membawa kepada raja mutlak, raja berperlembagaan. Perubahan daripada raja mutlak kepada raja berperlembagaan sama ada di England dan juga di Perancis. Dan hari ini perubahan itu membawa kepada apa yang dikatakan sebagai negara kesatuan dan negara persekutuan abad ke-18, abad ke-19 di Perancis dan Amerika Syarikat. Ini yang saya nak menjelaskan kat sini, bahagian ketiga dalam tema 2. Bagaimana wujudnya daripada sistem raja berkuasa mutlak kepada perkongsian kuasa dan membawa kepada bentuk yang baru dipanggil kesatuan ataupun persekutuan. Jadi siapa yang memerintah, siapa yang mentadbir? Dua persoalan penting. Bagaimana memerintah, bagaimana mentadbir. Ini berkaitan dengan itu.
bagaimana memerintah, bagaimana mentadbir. Okey, 4 persoalan ini yang akan saya jelaskan ini dalam apa yang kita belajar pada hari ini. Ini jadi para harap pelajar bersedia, kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk pagi ini. Okey. Para pelajar, 2 benda yang penting iaitu pemerintahan dan pentadbiran. Pemerintahan daripada perkataan perintah. Okey, siapa yang memerintah? Raja, misal. Raja yang memerintah, betul? Raja berkuasa mutlak. Kalau di China, Maharaja China. Misalnya, pembina empire Maharaja China, Shi Huangdi, itu pembina empire. Ini orang yang pertama, Maharaja yang pertama menyatukan seluruh China. Jadi pemerintah dia adalah Shi Huangdi, Maharaja pertama. Okey, bagaimana Shi Huangdi mentadbir negara China pada waktu itu? Semasa dinasti Qin. Bagaimana dia mentadbir? Dia punya ahli jawatan kuasa pentadbiran dia. Misalnya, dia ada ketua panglima perang. Dia ada gubernur di setiap wilayah. Dia ada ketua hakim. Itu yang dikatakan sebagai pentadbiran. Jadi itulah pentadbiran awal yang dikatakan feudal ataupun feudalisme. Okay, dalam sistem hierarki yang bersusun lapis itu, Maharaja sangat berkuasa, dibantu oleh pembesar yang memainkan peranan membantu Maharaja dalam pemerintahan, sama ada segi politik, dari segi ekonomi dan dari segi sosial. Itu tahap yang pertama. Jelas pelajar? Okay, itu yang pertama kita belajar dalam tema 2 ini. Okey, Maharaja di Rusia ada beza sedikit. Okey, Maharaja di Rusia. Rusia juga sebuah negara yang besar. Ini sebesar negara China. Ini besar negara Rusia ni. Luas maksudnya. Okey, yang memerintah Rusia juga adalah Maharaja yang dipanggil Tsar. Okey, sama ada Alex, Nicholas, banyak dinasti seperti di China. Bezanya, apa yang dibuat oleh Maharaja Rusia? Apa yang dikatakan sebagai monarki baru. Monarki baru. Di mana raja waktu itu memiliki tenteranya sendiri. Tentera raja. Tentera raja ni, raja bayar gaji dia, dapat allowance, dia ada markas, ada camp, ada tempat tinggal. Okey, semua tu dijaga oleh raja. Dan dia menjaga raja. Okey, apa yang berlaku pada waktu itu? Raja memerintah dengan bijaksana, sebab dia dibantu oleh menteri-menteri kabinet yang berkebolehan. Jadi dia berjaya mewujudkan apa yang dikatakan kestabilan dari segi pemerintahan. Kalau di China, dia lebih kepada tanggapan masyarakat China waktu itu, Maharaja adalah son of heaven. Okay? Jadi Maharaja tak boleh dilawan. Ini sebab dia anak Tuhan. Okay? Tapi bila di Eropah, selain dikaitkan dengan agama Kristian, Maharaja dan monarki baru di Rusia itu, mereka memiliki kebolehan sebab mereka memiliki ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana menguruskan pentadbiran waktu itu dengan dibantu oleh barisan kabinet mereka sendiri. Jadi badan perundangan, badan kehakiman, badan pelaksana itu bergerak melalui kawalan Maharaja. Itu berlaku di Rusia. Keadaan ini berubah. Kalau kita lihat apa yang berlaku di England dan juga di Perancis di bahagian ketiga ini. Ini satu lagi konsep ketiga yang penting. Pelajar kena jelas bahawa di England berlaku apa yang dikatakan sebagai perkongsian kuasa melalui piagam, iaitu Magna Carta. Dalam dinasti Stuart yang pertama, Stuart di England sebelum itu, lepas tu Tudor. Semua itu berlaku. Maharaja ataupun Raja England pada waktu itu berkongsi kuasa dengan golongan bangsawan dan juga rakyat biasa ataupun serf melalui apa yang dikatakan sebagai piagam. Piagam seperti piagam Madinah, itu yang paling awal, yang pertama sekali, piagam Madinah. Dia ambil daripada piagam Madinah itu. Mewujudkan satu perkongsian kuasa antara pemerintah dengan diperintah. Itu yang mewujudkan pemerintahan dan pentadbiran. Bagaimana dia mentadbir England pada waktu itu? Melalui perkongsian kuasa. Maka ada parlimen, betul? Parlimen itu yang menjadi yang terdiri daripada golongan bangsawan, dan mereka lah yang menentukan dasar pemerintahan ataupun pentadbiran pada waktu itu. Itu yang dilakukan posisi kuasa. Tetapi apabila munculnya raja-raja yang ingin mengembalikan semula kuasa suci raja, raja nak balik, raja berkuasa mutlak, maka itu akan menimbulkan konflik di antara raja, golongan bangsawan dan rakyat.
Okay, itu yang membawa kepada revolusi Inggeris 1688 ataupun revolusi Cembelang. Itu juga berlaku di Perancis melalui revolusi Perancis 1789 dan juga perang kemerdekaan Amerika 1799. Okay, semua ini berlaku disebabkan raja sebagai pemerintah, pentadbir adalah golongan bangsawan ataupun pembesar yang membantu raja dalam pemerintahan. Okay, jadi berlaku konflik dalam itu kedua ini. Dan bila berlaku perubahan, pelajar kena faham pada waktu ini berlaku perkembangan dari segi revolusi pertanian, revolusi industri. Jadi dari segi ilmu pengetahuan, tiga tu berkembang. Okay, jadi pada waktu ini masyarakat mula memahami, mengenali apakah bentuk pemerintahan, siapakah pemerintah yang sepatutnya, bagaimana mentadbir urus negara yang baik. Itu yang membawa kepada berlakunya revolusi. Dan kemudian berlakunya revolusi agama, Protestan. Itu semua telah mengubah persepsi masyarakat berkaitan dengan kongkongan ataupun kawalan gereja dalam kehidupan mereka, dan bagaimana maharaja ataupun raja sebagai pemerintah, dan siapa yang mentadbir, golongan yang mentadbir negara pada waktu itu, yang menentukan dasar dari segi percukaian, dasar-dasar ekonomi, dasar-dasar pertanian dan sebagainya. Semua itu membawa kepada keperluan untuk mengubah dari segi pemerintahan dan pentadbiran. Mahukan perubahan. Jadi masyarakat pada itu mereka mahukan perubahan dari segi menentukan siapa yang memerintah dan bagaimanakah pemerintah yang baik waktu itu. Ini yang membawa kepada revolusi, dan seterusnya maka di England berlaku apa yang dikatakan sebagai try and error. Kejap raja ditolak, raja dijatuhkan, dan maka jadi England pernah jadi republik. Melalui revolusi Inggeris 1688. Lepas tu raja dikembalikan semula melalui raja berperlembagaan. Sistem raja berperlembagaan di England. Begitu juga di Perancis. Kalau kita lihat di Perancis pun sama. Berlaku revolusi Perancis yang akhirnya raja, sistem raja berperlembagaan, raja berkuasa mutlak itu ditamatkan, maka Perancis menjadi sebuah republik. Republik pertama, republik kedua, republik ketiga, republik keempat. Sekarang republik kelima di Perancis. Semua itu adalah apa yang dikatakan sebagai perubahan, perubahsuaian dari segi pemerintahan, siapa yang memerintah, siapa yang mentadbir. Dua isu perkara itu berlaku waktu itu. Jelas pelajar? Ada soalan setakat ini? Jelas ya? Saya teruskan. Bila di England menggunakan raja berperlembagaan, bila Raja James kedua menjadi raja di England, mulalah sistem raja berperlembagaan digunakan di England, dan republik di Perancis tu selepas zaman revolusi, selepas dikuasai oleh pemimpin-pemimpin revolusi, misalnya zaman revolusi ganas di bawah Robespierre, maka keadaan itu telah berubah. Sekali lagi rakyat Perancis yang menggerakkan nasionalisme, menggerakkan fahaman liberalisme lepas itu. Semua itu membawa kepada perubahan-perubahan dari segi idea politik, kemajuan ekonomi, perubahan-perubahan dari segi ilmu pengetahuan. Semua ini melahirkan apa yang dikatakan sebagai kelas menengah, sama ada golongan profesional, ahli-ahli saintis, ataupun jurutera, accountant, guru dan sebagainya. Semua itu adalah golongan masyarakat baru yang wujud, selain daripada golongan bangsawan. Selain daripada golongan bangsawan, dan mereka ini jugalah akhirnya akan menjadi ahli-ahli politik yang memperjuangkan nasib mereka dalam parlimen. Ini adalah perubahan yang berlaku dari segi pemerintahan dan pentadbiran di Eropah pada waktu itu, dan dia membawa kepada negara kita, membawa kepada negara-negara lain di Asia Tenggara, di Afrika dan juga di Amerika Selatan. Itu perubahan yang berlaku. Dan apabila lahirnya golongan-golongan politician, ahli-ahli falsafah, ahli-ahli profesional dalam bidang, juga kesatuan-kesatuan sekerja dan sebagainya, ini melahirkan banyak perubahan. Contohnya lahirlah apa yang dikatakan sebagai the Bill of Rights, Tolerance of Acts, human right, liberalisme, hak asasi, demokrasi dan sebagainya. Semua idea-idea ini yang membawa lagi perubahan. Jadi masyarakat waktu itu melihat mereka perlu mengubah, perlu mencari siapakah pemerintah, bagaimanakah pentadbiran yang baik, bagaimana mentadbir, menjalankan satu pentadbiran yang baik. Maka wujudlah bentuk-bentuk kerajaan.
bentuk-bentuk negara, sama ada berbentuk kesatuan ataupun berbentuk persekutuan. Jadi kita nak beza hari ini adalah kesatuan Perancis dan persekutuan Amerika Syarikat. Okey, semua ni wujud, dia bukan tiba-tiba je berlaku. Tidak, dia melalui perubahan yang saya tunjukkan dalam carta ini. Okey, inilah perubahan-perubahan yang membawa kepada keperluan sebuah negara. Okey, yang memerintah. Siapakah yang memerintah negara itu? Dan bagaimanakah pentadbiran dalam negara itu dijalankan? Ini seperti yang berlaku pada negara kita pada hari ini. Okey, maka berlakulah apa dikatakan sebuah negara republik, sebuah negara raja berperlembagaan, sebuah negara demokrasi. Okey, Republik Komunis juga mengatakan dia adalah sebuah negara demokrasi. Okey, itu adalah antara idea-idea yang membawa kepada pembentukan apa yang dikatakan sebagai sistem pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara. Sama ada secara presiden, secara raja berperlembagaan ataupun melalui seorang Perdana Menteri. Okey, ataupun presiden yang mengetuai sesuatu parti. Okay, misalnya Parti Komunis China atau Parti Komunis Rusia di Rusia. Okey, semua itu adalah yang dikatakan sebagai pemerintahan dan pentadbiran. Okey, pelajar, saya teruskan. Okey, ini contoh yang saya katakan tadi. Apabila berkembangnya lahirnya golongan pertengahan, golongan profesional, maka lahirlah pelbagai golongan ahli-ahli politician. Okay, misalnya Rousseau, Montesquieu. Okay, mereka inilah yang melahirkan apa yang dikatakan idea-idea tentang negara. Okay, idea-idea tentang humanism, tentang human right dan sebagainya. Okay, ini semua adalah permulaan daripada apa yang dikatakan sebagai amalan demokrasi. Okey, pelajar, kita teruskan. Saya harap jelas ini apa yang saya jelaskan tadi. Okey. Kita balik semula, Kita kena faham apa yang dikatakan sebagai pemilihan bentuk kerajaan. Yang kita nak memahami bentuk kerajaan. Sama ada kerajaan itu kesatuan ataupun kerajaan persekutuan, ataupun mungkin kerajaan federalism ataupun federalisasi. Kerajaan federalisasi itu macam FIFA, bola sepak tu. Tapi kebanyakan negara hari ini kesatuan ataupun persekutuan. Okey, pihak manakah yang mempunyai autoriti untuk membuat sebarang keputusan? Okey, itu yang penting. Pemerintah dia ada autoriti. Jadi pemerintahlah yang membuat keputusan yang dipanggil autoriti. Kalau di Malaysia, Perdana Menteri. Yang mempunyai kuasa eksekutif. Di Amerika Syarikat, Presiden Amerika yang mempunyai autoriti untuk membuat keputusan untuk semua, mewakili semua rakyat dalam negara itu. Itu yang dikatakan bagaimana kita nak memilih bentuk kerajaan. Itu menentukan siapakah yang mempunyai autoriti untuk membuat keputusan untuk kita. Itu yang pertama. Jadi untuk memilih bentuk kerajaan, sama ada kesatuan atau persekutuan, pertama kita kena lihat siapa yang membuat keputusan, yang mempunyai autoriti. Raja, yang di-Tuan Agong misalnya. Okey? Presiden, Perdana Menteri. Okey, jadi siapakah sebenarnya yang mempunyai autoriti yang membuat keputusan? Iaitu ketua kerajaan. Jadi ini yang dikatakan sebagai ketua kerajaan. Okey, yang kedua, bagaimanakah hendak mentadbir wilayah atau kawasan yang mungkin jauh dari ibu kota atau pusat pemerintahan? China besar, Rusia besar, Perancis luas. Perancis tak besar sangat, sederhana je. Amerika Syarikat besar, luas. Jadi mereka perlu memilih negara, sistem apa yang mereka nak gunakan, bentuk kerajaan apakah yang mereka nak gunakan, berdasarkan kepada kedudukan wilayah mereka. Gabungan wilayah itu, sama ada dalam bentuk kesatuan atau di berbentuk persekutuan, sekutu ataupun satu. Itu persoalannya. Jadi dari segi sempadan geografi itu juga penting. Dari segi pemilihan bentuk kerajaan. Okey, jelas pelajar. Okey, jadi untuk memilih suatu kerajaan, sama ada kerajaan kesatuan ataupun kerajaan persekutuan, bergantung kepada siapa yang membuat keputusan. Bergantung kepada dari segi kedudukan geografi sesebuah wilayah. Okey, besar mana, luas mana sesuatu wilayah itu. Okey, dia akan menjadi penentu kepada bentuk kerajaan yang digunakan. Okey, saya teruskan. Seterusnya kita kena faham. Kita ada dua pilihan. Satu, kerajaan kesatuan, iaitu kuasa yang luas
kepada kerajaan pusat dan kuasa yang terhad kepada kerajaan tempatan. Kesatuan daripada perkataan, kata kuncinya satu. Satu maksudnya ada satu saja kerajaan pusat. Okay, satu kerajaan saja yang akan membuat keputusan untuk semua wilayah dalam kerajaan itu. Contohnya Perancis. Jadi kerajaan pusat tu berada di Paris. Okay, jadi kerajaan pusat di Paris itulah yang akan membuat keputusan semua dasar, semua perkara-perkara yang nak berkaitan dengan hubungan luar negara, perdagangan dan sebagainya melalui kesatuan. Ini yang berpusat di Paris di bawah seorang presiden Perancis. Okay, itu yang dikatakan sebagai kesatuan. Persekutuan pula beza. Persekutuan membagikan kuasa antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri ataupun kerajaan tempatan. Dan ada satu lagi, macam di Malaysia kita boleh tambah PBT ataupun kerajaan tempatan. Itu di peringkat daerah ataupun peringkat majlis perbandaran. Jadi itu dipanggil persekutuan dari perkataan sekutu. Sekutu. Persekutuan tu daripada perkataan sekutu. Jadi gabungan antara wilayah-wilayah atau negeri-negeri yang bersekutu di bawah satu kerajaan pusat yang berpusat di mana? Contoh kalau di Amerika Syarikat, di Washington, di White House. Okey, itu adalah pusat pemerintahan kerajaan persekutuan Amerika Syarikat. Ini kalau di Malaysia, pusat pemerintahan dia di Putrajaya. Okey, sebagai kerajaan pusat yang mengetuai pentadbiran pusat di yang atas sekutu, gabungan negeri-negeri lain di bawah Malaysia. Sama seperti Amerika Syarikat. Okay, Amerika ada 50 wilayah ataupun provinsi ataupun negeri. State. Itu di Amerika Syarikat. Jadi, pengamalan mana-mana bentuk kerajaan ini akan memberi kesan kepada keharmonian pentadbiran di peringkat pusat, di peringkat wilayah, di negara masing-masing. Okay, bagaimana nak menguruskan yang saya katakan tadi, menguruskan. Okay, kita memerintah dan mentadbir, dua perkara tadi kan. Memerintah dan mentadbir. Okay, dari segi kesatuan, kerajaan pusat, di mana kerajaan pusat itu terletak? Paris. Okay, dia akan mengawal pentadbiran dari segi undang-undang, pelaksanaan, kehakiman dan sebagainya. Jadi inilah yang menentukan keharmonian. Ini dari segi keselamatan negara. Okay, dari segi mentadbir urus negara itu daripada peringkat pusat sampailah peringkat bandar komun di peringkat yang lebih rendah. Itu di Perancis. Begitu juga di Amerika Syarikat. Okay, kerajaan persekutuan Amerika itu yang berpusat di White House, dia akan menentukan sama ada wujudnya kestabilan daripada negeri-negeri yang bersekutu di bawahnya. Di Amerika ada 50 state. Okay, jadi bagaimana dia nak mengawal 50 state itu ataupun negeri supaya wujudnya kestabilan dari segi keselamatan, keharmonian masyarakat dan sebagainya. Dan inilah yang menjadi penentu, dan kuasa penentunya adalah rakyat. Okay, melalui pilihan raya. Okay, melalui proses ataupun amalan demokrasi yang terpenting, iaitu pilihan raya. Jelas, baca.